Buletin Didik 25 Jun bersama saya Fazilah Hani Harun. Assalamualaikum dan salam sejahtera. 3 penuntut universiti akan mewakili Malaysia dalam kejuaraan dunia Adobe Certified Associate ACA yang berlangsung secara maya pada akhir tahun ini. Mereka yang terpilih adalah pemenang 3 tempat pertama pada finali kejohanan ACA Malaysia 2021 di Facebook ACA Championship Malaysia semalam. Teo Zi Ting dari College Universiti Tunku Abdul Rahman dinobatkan pemenang, diikuti Tan Jia Yi dari Universiti Malaya dan Nur Nadira Razali dari Universiti Teknologi Swinburne. Dalam norma baru ini, karya seni mereka diteliti di platform sembang berkumpulan secara digital oleh pemeriksa ACA menerusi live stream. Kejohanan ACA Malaysia 2021 turut memperkenalkan anugerah perdana buat julung kalinya yang dimenangi oleh Imran Syafiq Muhammad Zain dari Universiti Teknologi Mahara Puncak Alam. Kejohanan anjuran kreatif Cloud Community ini menyediakan platform kepada pelajar jurusan seni dan reka bentuk mempamerkan karya masing-masing di pentas yang lebih besar selain membuka banyak peluang untuk mereka seperti mendapatkan pekerjaan. Pertandingan itu terbuka kepada semua pelajar institusi pengajian tinggi, sekolah menengah, kolej dan politeknik. Majlis Dekan Pendidikan Universiti Awam MEDC mengucapkan tahniah dan terima kasih atas keprihatinan Kementerian Pendidikan KPM dalam meningkatkan bilangan guru di Malaysia dan pada masa yang sama menyelesaikan isu ribuan graduan pendidikan yang belum mendapat penempatan. Dalam satu kenyataan, pengerusi MEDC, Profesor Datuk Dr. Nur Azhar Nordin berkata pihaknya menyokong pengumuman mengenai pengambilan khas 18,702 orang guru secara one-off bagi menampung keperluan semasa. MEDC jelasnya turut senada menyokong pengambilan guru dibuat dengan mengutamakan graduan Ijazah Sarjana Muda Pendidikan ISMP dari Universiti Awam selain Institut Pendidikan Guru IPG yang telah berdaftar dengan Suruhanjaya Perkhidmatan Pendidikan. Terdapat juga yang belum dipanggil temuduga atau sudah lulus temuduga tetapi belum dapat penempatan. Profesor Datuk Dr. Nur Azhar berkata graduan pendidikan dari Universiti Awam dan IPG sudah mempunyai kelayakan ikhtisas dalam bidang pendidikan. Mereka juga telah mengikuti kurikulum pendidikan yang menepati standard Agensi Kelayakan Malaysia MQA dalam pelbagai pengkhususan selain dilengkapi kemahiran menyelesaikan masalah termasuk pendigitalan pendidikan seiring pelaksanaan PDPR dalam tempoh pandemik. Terdahulu Menteri Kanan Pendidikan Datuk Dr. Aziz Jidin memberi jaminan graduan pendidikan akan diberi keutamaan dalam pengambilan khas guru secara one-off. Anak-anak jika tidak dipantau akan mudah terleka. Disebabkan itu ramai ibu bapa yang sanggup berkorban masa untuk berada di samping anak-anak ketika PDPR. Selain mengawasi tingkah laku anak-anak, kehadiran ibu bapa juga dapat memberi masa yang berkualiti di samping mengeratkan hubungan kekeluargaan. Mengadaptasi sistem pendidikan PDPR mengambil masa buat guru, apatah lagi anak-anak. Sehingga kini masih ramai yang memerlukan ibu bapa di sisi untuk membantu mereka menjalani kaedah norma baharu itu. Keberadaan ibu bapa di sisi dilihat memberi kelegaan buat anak-anak. Bagi Ashraf Naim, memantau PDPR kedua-dua anaknya, Arissa Husna dan Ain Fatia, masing-masing murid tahun 3 dan tahun 1, adalah rutin biasa buatnya dan isteri. Turut bertugas sebagai guru dan bekerja dari rumah, Ashraf akan meminta isteri berada di samping anak-anak ketika PDPR sekiranya dia perlu melakukan kaedah sama dengan murid-muridnya. Bukan sekadar sebagai tanda sokongan, keberadaannya dirasakan dapat membantu kelancaran proses pembelajaran anaknya. Dari sekecil-kecil perkara seperti menghulurkan pemadam dan pembaris sehinggalah kepada penyesuaian aspek teknikal seperti membetulkan pencahayaan komputer riba dan menyesuaikan audio. Macam mereka bersesi PDPR di rumah, siapa yang nak guide mereka? Ya, cikgu mereka, tapi tak sama guide dengan bila bersemuka. Mereka boleh guide daripada dalam talian saja, daripada skrin saja. Kan? Dia tak sama dengan apa yang bantuan ataupun panduan yang mereka perlukan daripada kita yang bersemuka dengan dia. Kan? Contohlah, kalau yang paling mudah sekali, kalau anak saya nakkan sesuatu ataupun orang kata dia nakkan bahan apa yang cikgu dia nak,
dia nak kita minta tolong kita sediakan, kan. Sebab kadang-kadang ialah budak-budak ni dia dah kalut depan komputer ataupun depan tablet, dia dah tak nak buat benda lain dah, dia duduk situ je, dia nak minta tolong mak ayah dia ambilkan. Ini yang terjadi kalau pada anak-anak saya yang di sekolah rendah lah. Ketika PDPR, mungkin terdapat masalah di luar kawalan dan pengetahuan anak-anak. Di sini, ibu bapa memainkan peranan penting sebagai orang tengah untuk memaklumkan masalah penerimaan akademik anak-anak kepada guru. Kadang-kadang saya tak boleh isi Google Form, jadi saya suruh papa saya lah tolong saya isikan. Lagi satu laptop ni papa saya guna, jadi dialah yang tahu macam mana nak. Bagi Cikgu Tesi anak Regin pula, keberadaan ibu bapa di samping anak-anak ketika PDPR amat dihargai bagi membantu mengukuhkan pemahaman murid-murid. Guru mengajar secara maya agak sukar untuk mengetahui tahap murid-murid di rumah. Oleh yang demikian, ibu bapalah yang melaksanakan tugas tersebut untuk memastikan anak-anak mereka mendapat bimbingan yang sepenuhnya dan memastikan anak-anak mereka dapat mempelajari topik-topik yang diajar oleh guru secara maya. Meskipun dianggap penting, ada sesetengah pula menganggap kehadiran ibu bapa boleh meningkatkan tahap kebergantungan murid-murid kepada mereka sekaligus membentuk pelajar yang kurang berdikari. Ikuti laporan penglibatan ibu bapa ketika PDPR daripada aspek perkembangan psikologi murid-murid dalam siri kedua esok. Pilihan kursus kemasukan ke Institut Pengajian Tinggi Awam IPTA untuk pelajar orang kurang upaya OKU diharap dapat diperluaskan lagi. Ia selaras dengan teras strategik 3 iaitu meningkatkan akses OKU kepada pendidikan seperti yang digariskan dalam Pelan Tindakan Orang Upaya PT-OKU 2016-2022. Ahli Dewan Negara Senator Datuk Ras Adi Baratzi berkata, lebih banyak kursus pengajian di IPTA perlu ditawarkan kepada pelajar OKU di Malaysia. Ini kerana golongan berkenaan sudah melalui pelbagai cabaran dalam kehidupan untuk berjaya dalam pelajaran sekaligus melanjutkan pengajian ke peringkat lebih tinggi. Kita tidak boleh berkata kepada OKU itu yang mereka tidak boleh belajar ini atau itu. Kita seharusnya beri mereka peluang dan kita tengok dari mana dan bagaimana mereka boleh menangani subjek atau apa yang mereka lakukan. Beliau mengulas dakwaan seorang calon OKU, Himaresh Vini Rajendran, yang telah dinafikan peluang untuk mengambil kursus yang dipohon melalui saluran UPU online baru-baru ini. Sementara itu, Badan Bukan Kerajaan Institut On Jaafar IOJ yang bekerja rapat dengan hampir 100 IPTA dan IPTS di seluruh negara turut menyokong lebih banyak peluang diberikan kepada pelajar OKU untuk melanjutkan pelajaran. Kita kena faham bahawa pelajar OKU juga adalah aset negara. Ya. Malahan cabaran yang dilalui oleh mereka adalah jauh lebih besar daripada pelajar-pelajar yang biasa. Dan dalam konteks ini, kita kena segerakan ataupun luaskan pemilihan kursus untuk mereka supaya mereka dapat terus menjadi aset yang terbaik untuk negara. Sebelum ini, melalui satu kenyataan, Kementerian Pengajian Tinggi KPT menegaskan dasar inklusif OKU di IPT masih diamalkan dan tiada sebarang sekatan terhadap golongan ini selain memberi penjelasan mengapa permohonan pelajar OKU terbabit tidak diterima. Peringatan buat semua. Jawatankuasa Khas Jaminan Akses Bekalan Vaksin COVID-19 JKJAV meminta segera melaporkan kepada pihak berkuasa jika anda diminta membayar vaksin atau janji temu. Tegas jawatankuasa itu, suntikan vaksinasi COVID-19 adalah percuma di Malaysia di bawah program imunisasi COVID-19 kebangsaan. Orang ramai diminta untuk terus melaporkan kepada Polis Diraja Malaysia PDRM sekiranya ada tawaran penjualan vaksin dibuat kepada mereka. Mengulas lanjut dalam satu kenyataan media, Badan Bertindak Imunisasi COVID-19 CITF membuat 2 laporan polis pada 14 dan 22 Jun lalu hasil aduan orang ramai mengenai dakwaan aktiviti penjualan vaksin baru-baru ini. Difahamkan beberapa tangkapan telah dibuat.
Badan itu menegaskan vaksin tidak boleh dijual kepada penerima atau dibekalkan kepada pihak lain tanpa kebenaran Kerajaan Persekutuan selain tiada kelulusan dikeluarkan kepada mana-mana pihak untuk tujuan itu. Zoo Melaka sebelum ini merayu bantuan orang ramai dan pihak korporat bagi menampung kos pembelian makanan kira-kira 600 haiwan di zoo itu. Bagi terus bertahan, mereka terpaksa mengawal perbelanjaan termasuk kos makanan dan penyelenggaraan. Menyedari hakikat itu, Jabatan Perkhidmatan Kuarantin dan Pemeriksaan Malaysia MAKIS tampil menghulurkan bantuan. Sebanyak 3 tan ayam sejuk beku dianggar bernilai RM30,000 disumbangkan kepada Zoo Melaka dalam usaha memastikan bekalan makanan haiwan di pusat riadah itu mencukupi. Sumbangan disampaikan Timbalan Menteri Pertanian dan Industri Makanan 1, Datuk Seri Ahmad Hamzah kepada Yang di-Pertua Majlis Perbandaran Hang Tuah Jaya, Datuk Syahdan Othman siang tadi. Ia adalah sumbangan kedua menerusi Lembaga Pemasaran Pertanian Persekutuan Fama selepas pihaknya menyerahkan 5 tan sayuran dan buah-buahan kepada zoo berkenaan minggu lalu. MAKIS memang sentiasa memberikan sumbangan bukan sahaja pada Zoo Melaka, bahkan zoo di Kuala Lumpur, zoo negara yang selalu kita datang menyumbang. Daripada ketika bila Zoo Melaka betul maklumkan, jadi kita datang ke negara pula. Sumbangan berjumlah RM10,000 turut disalurkan bagi tujuan perubatan kepada haiwan di Zoo Melaka. Bantuan yang diberi kepada Zoo Melaka dan Majlis Perbandaran Hang Tuah Jaya tidak terputus-putus. Daripada minggu lepas dibawa ke minggu ini. Minggu lepas dibagi sayur, minggu ini dibagi 3 tan berbentuk daging ayam dan juga daging. Jadi bagi pihak Zoo Melaka, saya ucap terima kasih kepada MAKIS dan juga MAFI kerana sumbangan tersebut dapat membantu kami sedikit sebanyak untuk meneruskan program konservasi di dalam kawasan Zoo Melaka ini. Durian atau raja buah sangat digemari rata-rata rakyat Malaysia. Mempunyai rasa yang unik dan bau yang kuat, harganya boleh mencecah ratusan ringgit untuk sebiji durian. Antara jenis durian termahal ialah duri hitam atau blackthorn dan musang king. Setiap jenis durian mempunyai tekstur dan kepadatan serta rasa manis, pahit dan lemak yang berbeza. Durian kaya dengan kalsium, serat makanan, besi, vitamin C dan vitamin B kompleks. Ia sangat baik untuk memperbaiki kekuatan otot dan tekanan darah, sistem pencernaan dan kesihatan kulit, selain menyokong sistem saraf dan sistem imun serta meningkatkan pembentukan sel darah merah. Tapi, tahukah anda, seulas durian kira-kira 40 gram mengandungi 54 kalori. Sementara purata durian seberat 1 kilogram mengandungi hampir 1,350 kalori. Jika anda makan sebiji durian, anda telah mengambil kira-kira 68% daripada jumlah kalori yang diperlukan dalam sehari. Kandungan gula dalam durian juga tinggi. 3 ulas durian boleh mengandungi sehingga 30 gram karbohidrat bersamaan kandungan gula dalam sepinggan nasi putih. Shanghai memperkenalkan secara rasmi hotel serba mewah yang juga tertinggi di dunia. J Hotel dengan 165 bilik berada pada ketinggian 632 meter di Menara Shanghai yang juga bangunan kedua tertinggi di dunia. Ketika ini, ia telah pun mula menerima tetamu dengan harga tawaran istimewa $470 untuk satu malam. Untuk penginapan suite yang dilengkapi lampu kristal dan sauna, berharga lebih $10,000. J Hotel memiliki 7 restoran, spa, kolam renang di tingkat 84 dan menawarkan perkhidmatan 24 jam. Malah salah satu restorannya terletak di tingkat 120. Menurut jurucakap hotel ini, pihaknya menerima tempahan memberangsangkan sebaik ia dibuka. Tahukah anda,
Colombia memiliki himpunan pelbagai spesies rama-rama terbesar di dunia. Berdasarkan kaji selidik Natural History Museum di London, kira-kira 20% daripada spesies haiwan itu berada di Colombia. Sebuah pasukan antarabangsa terdiri daripada saintis telah berjaya mendokumentasi lebih 3,600 spesies dan lebih 2,000 subspesies rama-rama terbabit. Malah kurator koleksi itu berkata, lebih 200 spesies kupu-kupu hanya boleh didapati di Colombia. Mereka mengembara ke seluruh negara itu untuk menganalisa lebih 350,000 gambar serta mengkaji setiap data yang dikumpul sejak lewat kurun ke-18. Pasukan ini juga berpendapat perlindungan terhadap rama-rama dalam jangka panjang turut mampu melindungi hutan di negara itu yang semakin terancam. Ini kerana antara tahun 2000 hingga 2009, Colombia kehilangan hampir 2.8 juta hektar hutan iaitu menyamai saiz negara Belgium. Ini pula sistem pertahanan labah-labah ketika cuaca hujan lebat dan banjir. Di wilayah Gippsland di Australia, kelihatan tebaran sarang laba-laba yang besar seolah-olah hamparan sutera. Seperti manusia, haiwan ini yang kebiasaannya berada di tanah juga bertindak berpindah ke kawasan yang lebih tinggi. Sutera yang terhasil daripada laba-laba yang biasanya berfungsi sebagai sarang turut digunakan sebagai payung terjun yang mampu membawa haiwan itu dari satu lokasi ke lokasi yang lain. Sekalipun masih ada kecewa tewas tipis pada aksi pertama menentang Nagoya Grampus pada aksi sulung 3 hari lalu, Wakil Negara Johor Darul Takzim JDT tetap optimis menyasarkan kemenangan ketika turun untuk perlawanan kedua Liga Juara-Juara Asia ACL menentang Ratchaburi FC jam 10 malam ini. Seperti JDT, Ratchaburi juga tewas aksi pertama dan tentunya kedua-dua pasukan akan berhabis-habisan memburu 3 mata pertama. My expectations always are to win. Always. Because that is how we need to think. We need to expect victory. Because this is why we come to compete. We don't come only to be in the beach and see what happens. We want to expect that we are going to win. JDT pernah tewas 1-2 kepada Ratchaburi FC semasa aksi pemanas badan musim 2019. Tetapi itu 2 tahun lalu dan banyak yang sudah berubah. Barisan Harimau Selatan sedia mempamerkan tahap permainan yang lebih baik berdepan lawan yang pernah bergelar juara Liga Divisyen Utama pada 2012. Pada masa yang sama, Mora juga mengingatkan anak buahnya supaya berhati-hati memandangkan beberapa pemain sudah mengutip kad kuning. Ratchaburi pula seakan bergelut dalam saingan Liga Thailand pada kedudukan ke-8 ketika ini. Justru JDT bolehlah mengambil kesempatan itu untuk memberi kemenangan kepada Mora yang menyambut ulang tahun kelahirannya ke-42 hari ini. Menjelang saingan FIFA E-Nations Cup di Copenhagen, Denmark, Ogos nanti, skuad E Rimau negara yang dibarisi Lukman Haziq Hajiman dan Ahmad Akmal Abdul Rafil gah melakar kemenangan mutlak pada aksi persahabatan menentang Jepun. Malaysia berjaya menguasai ketiga-tiga perlawanan menerusi permainan yang menggunakan format 2 versus 2. Jepun yang turut dibarisi juara Asia Timur J bergandingan dengan Agu pada perlawanan pertama menentang skuad E Rimau, Lukman Haziq Hajiman dan Ahmad Akmal Abdul Rafil. Garingan Lukman Akmal nyata tampak serasi menerusi kemenangan 5-3 selepas pertarungan diheret ke masa tambahan. Perlawanan kedua, gandingan berbeza diturunkan Jepun iaitu Agu dan Web Nasri. Namun Lukman dan Akmal berjaya mengekalkan rentak kemenangan menerusi keputusan 4-3. Jepun jelas mencuba semua kombinasi pemain dengan perlawanan terakhir. J pula bermain bersama Web Nasri. Bagaimanapun, keserasian Lukman dan Akmal makin memuncak dengan dominasi penuh disajikan skuad E Rimau sebelum melengkapkan kemenangan ketiga dengan keputusan 3-0.
Dan pastinya kemenangan ini menambahkan lagi keyakinan Malaysia menjelang saingan FIFA E-Nations Cup yang akan berlangsung di Copenhagen, Denmark, Ogos nanti. Paparan hasil seni dua artis Hong Kong mengakhiri buletin didik malam ini. Mereka menterjemahkan Hong Kong dalam bentuk model miniatur dalam usaha meraihkan seni bina lampau kota metropolitan itu. Saya Fazlani Harun, salam hormat dan Assalamualaikum.